Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #JPN Melaka jenama kerajaan nombor 1. Pada hari ini, Unit Pendidikan Swasta Jabatan Pendidikan Negeri Melaka akan memberikan penataran standard kualiti prasekolah kebangsaan versi 2.0 kepada tadika-tadika swasta Negeri Melaka tahun 2021. Sesi penataran SKPK 2.0 akan dimulakan oleh Puan Azlina binti Abdul Kudus, Ketua Penolong Pengarah Unit Pendidikan Swasta Jabatan Pendidikan Negeri Melaka untuk menyampaikan taklimatnya yang bertajuk Pengenalan SKPK 2.0. Majlis mempersilakan. Terima kasih pengurusi majlis, pengacara majlis Encik Zaidi, penolong PPD Unit Pendidikan Swasta PPD Jasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam JPN Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya akan berikan memulakan untuk penataran standard kualiti prasekolah kebangsaan bagi tadika-tadika swasta negeri Melaka. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap tentang pendidikan, kita tidak boleh lari daripada bercakap tentang kualiti pendidikan. Jadi dalam hal ini, apa yang saya boleh katakan bahawa standard kualiti prasekolah kebangsaan atau SKPK 2.0 ini adalah sesuatu yang untuk meletakkan di mana sebenarnya kita dalam menyediakan pendidikan yang berkualiti di peringkat tadika swasta. Ya, jadi saya menganggap bahawa SKPK ini adalah satu elemen penting, satu instrumen yang penting yang akan memberikan kita data ataupun maklumat yang bermakna untuk kita mengambil tindakan di semua peringkat. Tuan-tuan dan puan-puan, penataran SKPK kebangsaan ini ya buat untuk rakan-rakan guru besar tadika swasta dan juga guru-guru di tadika swasta negeri Melaka. Saya katakan bahawa standard quality prasekolah kebangsaan atau SKPK ini is nothing new. Ya, we have been doing it before. I think the first time was 2015. Then kita direhat pada 2019 dan 2020. Direhatkan untuk pengisian SKPK ini kerana semasa itu sedang dibuat review ataupun penambahbaikan kepada SKPK dan inilah hasil dia, kita dah dapat SKPK 2.0 ya. So ada sedikit perbezaan antara SKPK yang sebelum ini dengan SKPK 2.0 ini dan ini yang akan kita terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini. So ada beberapa perubahan yang akan saya tunjukkan sebentar lagi ya. Dan saya boleh katakan bahawa tuan-tuan dan puan-puan, standard quality prasekolah kebangsaan ini atau SKPK 2.0 ini berbeza. Saya nampak apa perbezaan yang jelas, yang signifikan ya. Perbezaan signifikan dengan SKPK dulu adalah yang SKPK 2.0 ini kita cater untuk murid-murid pendidikan khas juga ya. Dan selain itu ada juga beberapa perubahan lain yang tuan-tuan akan lihat nanti. Kita harus terima hakikat ya bahawa pendidikan berkualiti ini adalah menjadi agenda utama kita. Malahan saya terlibat dalam membuat laporan untuk SDG 4.0 iaitu Sustainable Development Goal 4.0, satu program UN yang mana kita diminta membuat pelaporan dan kalau dilihat dalam pelaporan itu antara elemen yang ada adalah memastikan kita menyediakan pendidikan yang berkualiti. Dan kalau dalam SDG 4.0 itu kita memastikan tidak ada diskriminasi di antara murid lelaki dan perempuan ataupun menyediakan pendidikan berkualiti, yang memastikan pendidikan percuma dan sebagainya. Jadi saya memandang bahawa SKPK ataupun standard kualiti prasekolah kebangsaan ini adalah satu yang penting untuk kita memastikan di peringkat kita juga. Kita memastikan tidak ada diskriminasi di antara pendidikan yang ditawarkan di peringkat prasekolah kerajaan dan juga prasekolah swasta. So kita nak pastikan bahawa kita menyediakan pendidikan berkualiti yang sama
Ya, yang mana kita mempunyai kualiti yang setara. So sebab itu saya katakan bahawa standard kualiti prasekolah kebangsaan ini adalah satu instrumen yang perlu diisi di peringkat negeri Melaka, tadika swasta Melaka. Saya menyeru supaya instrumen ini diisi dengan penuh tanggungjawab dan juga dengan penuh integriti untuk memastikan bahawa hasil akhir yang kita dapat daripada penataran daripada SKPK ini adalah sesuatu yang data yang bermakna yang boleh kita guna pakai untuk memastikan kita boleh terus memberikan perkhidmatan yang berkualiti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan kita akan lihat secara lebih detail selepas ini apakah itu standard kualiti prasekolah kebangsaan 2.0. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi pada slide yang seterusnya. Jika kita lihat di sini latar belakang tujuan SKPK ini dibangunkan adalah untuk mengetahui tahap kualiti prasekolah semasa dan menyediakan perancangan usaha penambahbaikan meningkatkan kualiti prasekolah agensi awam dan swasta. Ya. Dan pembangunan SKPK ini dicanangkan oleh Makmal Government Transformation Program which is GTP 1.0 dan usaha ini diteruskan melalui GTP 2.0 dan PPPM 2013 hingga 2025. Sekarang kita telah pun berada di gelombang ketiga dalam PPPM dan pastinya kualiti pendidikan adalah satu yang terus menjadi agenda utama kita. Pembangunan SKPK diluluskan oleh Mesyuarat Profesional KPM bilangan 23 tahun 2011 pada 6 Oktober 2011 dan instrumen ini adalah untuk digunakan di semua tadika yang berdaftar dengan KPM termasuklah Kemas, Jepenin dan sebagainya dan itu juga tadika kita lah yang berdaftar dengan KPM. Seterusnya kita lihat latar belakang ataupun punca kuasa SKPK ini ya. Kita harus tahu juga tuan-tuan kerana dalam melaksanakan ini kita tahu apakah punca kuasa kita. Punca kuasa pelaksanaan SKPK ini adalah daripada surat siaran KPM bilangan 9 tahun 2015, pengisian data menerusi instrumen SKPK tahun 2015, mesyuarat jawatankuasa penyelarasan kemajuan prasekolah kebangsaan bilangan 1 2015 dan mesyuarat penyelesaian masalah KPM bilangan 1 2016. Dan bagi punca kuasa semakan SKPK adalah mesyuarat JKPKPK bilangan 2 2017 dan mesyuarat JKPKPK bilangan 1 2019. Dan sistem diselaraskan dengan perubahan instrumen SMPK modul SKPK 2.0. Ya, kerana itulah setiap data yang tuan-tuan letak di dalam yang kita letakkan dalam instrumen ini, pastikan ia adalah data yang sebenar kerana whatever it is, dia akan liars dengan SMPK, dengan data dalam SMPK. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seperti yang saya katakan tadi, it's nothing new. Dia hanya adalah satu SKPK 2.0 ni adalah satu yang kita dah buat review. Dah buat review di peringkat KPM. Dan ini adalah hasil dia. Jadi ada beberapa perubahan, ada 4 perubahan. Yang pertamanya adalah dimensi kualiti kekal di mana semuanya kekal, kita ada 5 dimensi kecuali penjenamaan semula dimensi kualiti 4. Ini kita akan tunjuk sebentar lagi. Yang keduanya menambah item pendidikan khas. Seperti yang saya katakan tadi bahawa SKPK yang awalnya dulu, yang version yang awal dulu, dia tidak cater untuk pendidikan khas tapi SKPK ini cater untuk pendidikan khas. SKPK yang ketiga, SKPK semakan yang ketiga ini perbezaannya adalah dari segi wajaran, di mana penjajaran semula wajaran mengikut pemberatan dan bilangan item dimensi kualiti. Saya akan tunjukkan sebentar lagi di mana ada 2 dimensi yang terlibat dalam perubahan wajaran ini. Dan perubahan yang keempat adalah skala pemeringkatan skor, iaitu perubahan susunan skala skor item petunjuk subjektif. Ya. Kalau dulu daripada kosong dimulakan dengan tiada kepada ada, yang terbaik iaitu 4, tetapi yang kali ini kita mulakan dengan yang baik dulu. Skala bermula daripada 4 hingga 0. Baik, seperti apa yang saya katakan tadi, dimensi kualiti SKPK ini tuan-tuan kita ada 5 dimensi. Ya. 5 dimensi ini, yang pertama adalah dimensi kualiti guru dan pembantu guru. Dimensi kualiti kedua adalah dimensi kualiti tadbir urus. Dimensi ketiga adalah dimensi kualiti kurikulum. Dimensi keempat, di sinilah berlakunya penjenamaan semula yang kita nyatakan awal tadi, iaitu asalnya dimensi kualiti interaksi prasekolah ibu bapa penjaga dijenamakan semula atau rebranding kepada dimensi kualiti pelibatan ibu bapa penjaga dan komuniti. Dan akhir sekali dimensi kualiti kelima adalah dimensi kualiti kesihatan, pemakanan dan keselamatan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita move pada slide seterusnya. Yang seperti yang saya nyatakan tadi, beberapa perubahan, ya, apakah perubahan yang ada dalam SKPK 2.0 ini.
Yang pertama, tuan-tuan akan lihat di bahagian profil prasekolah ya. Jika lihat di sini tuan-tuan akan nampak ya, prasekolah KPM, kelas prasekolah pendidikan khas integrasi dan sekolah pendidikan khas. Seperti yang saya katakan tadi bahawa SKPK 2.0 ini dia cater untuk pendidikan khas ya, untuk murid-murid pendidikan khas, untuk prasekolah pendidikan khas. So ini antara benda yang kita lihat. Seterusnya perubahan yang kita akan lihat adalah di dimensi kualiti tadbir urus, iaitu pada bahagian 2B petunjuk subjektif. Kita akan nampak 5A di situ, rancangan pendidikan individu RPI. So ini juga untuk anak-anak pendidikan khas. Sebelum ni tak ada, tetapi dalam SKPK 2.0 ni benda ini ada ya. Benda ini telah diadakan untuk cater pendidikan khas. Seterusnya adalah di dimensi quality curriculum. Kalau kita lihat pada bahagian 3A petunjuk objektif dan juga 3B petunjuk subjektif. Petunjuk objektif ni menunjukkan bilangan jenis peralatan sokongan berfungsi bagi murid berkeperluan khas ya. Dan bagi petunjuk subjektif 3B ni kalau kita lihat perancangan dan persediaan PDP berdasarkan KPK bagi murid berkeperluan khas. So nampak tak di sini bahawa SKPK 2.0 ini adalah satu versi yang friendly ya ataupun cater untuk anak-anak pendidikan khas. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat perubahan yang ada. Kita akan nampak pada dimensi kualiti pelibatan ibu bapa, penjaga dan komuniti. Di mana pada bahagian 4A petunjuk objektif, kita akan lihat bilangan aktiviti formal yang dilaksanakan berkaitan dengan murid berkeperluan khas, bilangan perjumpaan formal, sama juga berkaitan dengan keperluan murid ya. Dan 4B kita akan lihat petunjuk subjektif, penglibatan ibu bapa, penjaga, kumpulan sokongan dalam penyediaan rancangan pendidikan individu RPI tadi ya. Jadi ini adalah untuk cater anak-anak pendidikan khas ya. Seterusnya kita akan lihat juga perubahan yang ada, tuan-tuan akan lihat di dimensi kualiti kesihatan, pemakan dan keselamatan. Di sini kita akan lihat juga ya, ada 7A iaitu aspek keselamatan premis prasekolah pendidikan khas. Seterusnya perubahan yang kita lihat dalam SKPK 2.0 ini seperti yang saya katakan tadi ya, selain daripada cater untuk pendidikan khas, dia juga ada perubahan dari segi wajaran. So wajaran SKPK kepada SKPK 2.0 dapat dilihat dalam dua dimensi, iaitu dimensi kedua tadbir urus dan juga dimensi kelima. Untuk dimensi kedua ni perubahannya adalah kita akan melihat wajaran daripada 20% dinaikkan kepada 25%. Manakala bagi dimensi kualiti 5 iaitu kesihatan, pemakan dan keselamatan pula, kita akan lihat perubahan di situ daripada wajaran 20% turun ke 15% ya. So ini adalah antara perubahan wajaran yang ada. Dan selain daripada itu, kita juga akan lihat skala pemeringkatan skor seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau kita tengok SKPK yang dulu, dia mula dengan 0 dan berakhir dengan 4. Tapi untuk SKPK 2.0 ini dia mula dengan yang bagus dulu, which is skor 4 dan turun kepada skor 0. So, sebab tu tuan-tuan dan puan-puan perlu berhati-hati supaya tidak berlaku kesilapan ya. Kita harus tengok betul-betul perubahan yang ada ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, tadi tu kita dah tunjukkan apakah perbezaan di antara SKPK dulu dan SPK yang sebelum ini, versi sebelum ini dengan 2.0. Dan untuk cadangan garis masa pelaksanaan ini tuan-tuan, kita akan tengok sekarang ni tuan-tuan kita berada di untuk makluman rakan-rakan pengusaha, guru besar dan juga guru-guru tadika swasta negeri Melaka ya. Sekarang kita sedang berada di peringkat yang percubaan pengisian sistem oleh semua prasekolah. Kita sedang buat percubaan sekarang, percubaan uji lari. Ini yang tuan-tuan terlibat ya. Di mana yang terlibat adalah semua tadika-tadika swasta ya yang beroperasi 6 bulan ke atas. Ya, terlibat dalam uji lari ini. Tetapi sekiranya tuan-tuan tidak dapat mengisi atau ada apa-apa masalah yang berkaitan, tuan-tuan harus bertindak segera. Ya, maklumkan segera kepada pegawai-pegawai PPD kita untuk perkara ini diambil tindakan, dimaklumkan ke peringkat KPM untuk dibuat pembetulan. Ya. Jadi kalau ada masalah untuk pengisian, sila maklumkan kerana sebenarnya uji lari ini melibatkan semua tadika ya, yang sudah beroperasi 6 bulan dan ke atas. Dan untuk pengisian ini, tuan-tuan dan puan-puan, pengisian sebenar kita akan buat pada bulan Oktober nanti. Sebab tu kita harus pastikan bahawa kita cuba dulu sistem ini, kita pastikan everything is okay dan kita akan buat yang full swing pada bulan Oktober nanti. Seterusnya, ini adalah penataran di peringkat kebangsaan ya yang telah kami terima, iaitu di peringkat Negeri Melaka kita telah terima lah ya. Sebelum ini kita berada di zon B ya untuk Negeri Melaka. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, garis panduan pelaksanaan SKPK 2.0 ini adalah secara keseluruhan lah ya. Jadi ini adalah antara perkara yang perlu diambil kira dalam pengisian instrumen SKPK 2.0 ini. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan pengusaha
tadika swasta dan juga bersama guru besar dan juga guru-guru ya. Untuk pengisian instrumen ini, saya mencadangkan supaya satu fail khas SKPK 2.0 ini dibuat di peringkat sekolah ya. Jadi apa yang you all boleh buat adalah nanti you all akan print ya, bila dah selesai, dah siap semua, dah ada marks dan sebagainya, you will print it and you put it in a file ya, in a special file ya. File ini file khas untuk SKPK 2.0. So antara perkara yang perlu ada dalam file itu adalah hard copy-nya SKPK ini, instrumen ini, dan juga evidence. Apa saja evidence yang you masukkan ya. Kalau kita kata kita ada buat perjumpaan banyak kali, banyak ini, sebanyak ini, jadi mungkin kita boleh siapkan dia punya evidence dia untuk dimasukkan di dalam file ini. So lebih mudah jika berlaku sebarang pemantauan atau bimbingan atau apa saja cross check yang kita buat di peringkat tadika swasta nanti, at least ada benda yang tuan-tuan boleh tunjukkan ya, dan lebih mudah untuk kita membuat bimbingan, cadangan dan sebagainya. Dan seterusnya tuan-tuan, saya seperti yang saya katakan di awal tadi, SKPK ini adalah untuk mengetahui di mana kita. Jadi untuk itu, untuk tadika swasta Negeri Melaka, saya ingin mencadangkan dan saya ingin memastikan supaya saya telah maklumkan kepada pegawai-pegawai kami di peringkat JPN dan PPD supaya memastikan SKPK ini, pelaksanaan pengisian instrumen ini dilakukan dengan penuh integriti dan tepat. Kerana di sini kita nakkan maklumat yang bermakna supaya akhirnya besok kita tahu di mana kita dan kita tahu bagaimana untuk buat penambahbaikan. So untuk itu tuan-tuan, untuk memastikan pengisian ini tepat, saya mencadangkan tuan-tuan supaya memastikan libatkan guru-guru tuan-tuan ya. Jadi mungkin boleh buat jawatan kuasa SKPK 2.0 yang mana antaranya adalah guru-guru tuan-tuan ni, guru-guru sebenarnya mereka tahu apa yang berlaku dalam classroom. Ya, so jadi pengisian ini akan jadi lebih tepat dan kita akan mendapat maklumat yang sepatutnya. Dan kemudian tuan-tuan jadi harus isi dengan jujur dan integriti ya. Saya ulang sekali lagi, harus diisi dengan jujur dan integriti supaya kita dapat maklumat yang tepat. Dan untuk mengetahui tuan-tuan juga dalam proses pengisian instrumen ini, kita harus berhati-hati ya tuan-tuan dalam mengisi, kerana sebelum hantar tuan-tuan kena check betul-betul dulu sebab there's no turning back. Katakan tuan-tuan dah tersilap ya, dan tiba-tiba baru perasan tu tak siap ni tak siap dan dah pun klik hantar dan dah ada markah, there's no turning back. So that's why I would suggest that you have to be very very careful. So what you need to do is, if you realize dalam program dalam SKPK ini kita ada color coding. Mungkin boleh tunjuk sedikit Cik Jasmine. So dia ada color coding dia. Kalau kita lihat di sini, nanti kalau tuan-tuan isi, tuan-tuan akan lihat ya. Kalau dia keluar warna kelabu, maknanya tuan-tuan belum ambil tindakan langsung. So please be careful kalau keluar warna kelabu ya. Kalau keluar warna hijau, maknanya dah selesai. So no problem lah. Kalau sebelum hantar tu tuan-tuan pastikan semua dah hijau, then shouldn't be any problem. Tapi kalau ada warna merah, itu maknanya data tidak lengkap ya. Mungkin ada maklumat yang kita isi sebelum ini dan kita sangka kita akan isi semula atau kita akan lengkapkan tetapi kita terlupa. So please be careful. Kalau warna merah maknanya maklumat tidak lengkap. Dan kalau warna biru tu maknanya tuan-tuan sedang melaksanakan, so tak ada masalah. So sebelum hantar tuan-tuan, pastikan tuan-tuan check semuanya okey. Ya, everything is green, everything has been done completely, then only baru tuan-tuan hantar. Dan untuk ini saya minta tuan-tuan untuk check ya bahagian draft dan perakuan. Ya, bila dah siap semua tekan draft dan perakuan. So di sini nanti tuan-tuan papar draft ya, tekan papar draft. Jangan klik dulu maklumat setuju untuk dinilai ni, jangan klik dulu. Papar draft dulu. So bila tuan-tuan papar draft, so dia akan keluar. Yes, semua yang tuan-tuan dah buat. So you just cross check. Just make sure everything is okay, everything is alright. Everything has been done, yeah, it has been completely executed, dah ada semua, then only baru tuan-tuan patah semula ke draft dan perakuan tadi. Ya, pergi semula ke perakuan dan draft tadi dan kemudian klik maklumat yang dimasukkan telah disemak dan setuju untuk dinilai. Bila tuan-tuan tekan ini, klik ini nanti akan keluar kena masukkan butiran pengesahan. Di situ ada my card, nama dan juga jawatan. Yang ini harus diisi oleh guru besar. Ya, untuk yang ini saya pastikan guru besar yang mengisi dan dah confirm baru tekan hantar. Bila tuan-tuan tekan hantar, dan tuan-tuan akan dapat markah yang penuh dan sebagainya, dan you can print it and you can put it into your file ya untuk rujukan seterusnya. Jadi please be careful ya tuan-tuan, kalau nak isi pastikan dah betul semua baru hantar.
Jadi tuan-tuan, selepas ini pegawai-pegawai UPS di peringkat JPN dan PPD akan meneruskan pembentangan dan memberikan maklumat yang lebih jelas bagaimana untuk mengisi. Kita akan tunjuk secara hands-on bagaimana untuk mengisi setiap dimensi kualiti ini. Kita akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengisi. Mereka akan tunjukkan satu-satu, jadi saya harap tuan-tuan dapat memberikan kerjasama dan memberikan perhatian sepenuhnya. So untuk itu tuan-tuan, rakan-rakan pengusaha tadika, guru besar tadika dan juga guru-guru tadika swasta negeri Melaka, sekali lagi saya ucapkan selamat maju jaya dan saya harap sekali lagi saya ingatkan, saya harap tuan-tuan dapat mengisi dengan penuh integriti, isilah dengan tepat dan akhirnya nanti kita dapat sama-sama membuat penambahbaikan yang perlu dan memastikan bahawa tadika swasta negeri Melaka dapat memberikan pendidikan prasekolah yang berkualiti. So itu saja. Terima kasih. Saya serahkan semula kepada Encik Zaidi. Terima kasih Encik Zaidi. Baik. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Azlina binti Abdul Kudus, Ketua Penolong Pengarah Unit Pendidikan Swasta Jabatan Pendidikan Negeri Melaka atas taklimat yang disampaikan sebentar tadi. Sesi penataran SKPK 2.0 kita pada hari ini diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Puan Kavita Kanan, Penolong PPD Unit Swasta PPD Alor Gajah untuk menyampaikan taklimatnya yang bertajuk Dimensi 1 Guru dan PPM. Majlis mempersilakan. Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan SKPK 2.0 diteruskan dengan penerangan tentang dimensi 1 iaitu dimensi kualiti guru dan pembantu guru ataupun pembantu pengurusan murid. Sebelum kita meneruskan dengan dimensi 1, saya juga ingin mengingatkan anda semua, pastikan anda muat turun instrumen SKPK 2.0 supaya anda dapat berbincang dalam jawatan kuasa SKPK 2.0 di peringkat tadika dan seterusnya key in data-data dengan tepat. Dan juga muat turun surat perkeliling ikhtisas KPM bilangan 5 tahun 2021 supaya anda dapat merujuk surat SPI dan juga panduan yang terdapat dalam surat tersebut supaya data yang diisi tepat dan integriti. Okay, medan pertama di SKPK 2.0 adalah profil prasekolah yang mengandungi kod sekolah. Sebelum kita isi profil prasekolah, anda diminta mengemaskini data SMPK terlebih dahulu supaya data di situ ekstrak di sini. Okay, yang pertama adalah kod sekolah, nama sekolah. Kedua perkara ini anda perlu rujuk permit pendaftaran yang dikeluarkan oleh JPN masing-masing. Seterusnya alamat, daerah. Di Melaka ada 3 daerah iaitu Melaka Tengah, Jasin dan Alor Gajah. Postcode, bandar, PPD, negeri Melaka, lokasi, di manakah tadika anda terletak, di bandar ataupun luar bandar. Seterusnya jenis premis, mengikut kelas prasekolah. Contohnya ada di sini nama kelas, jenis premis dan integrasi. Okay, seterusnya tahun prasekolah mula didaftarkan iaitu tahun kelas prasekolah pertama didaftarkan mula-mula bila diwujudkan. Medan ke-11 adalah tahun prasekolah pendidikan khas mula didaftarkan kalau ada ya. And then medan yang seterusnya adalah yang ke-13, prasekolah mempunyai kawasan permainan aktiviti luar. Memastikan sekurang-kurangnya satu kawasan permainan aktiviti luar bagi semua kelas. Mungkin ada yang tertanya dan ada tadika kawasan permainan itu diletakkan di dalam premis. Diambil kira sebagai kawasan permainan juga. So kalau ada, tikkan ya. Seterusnya jenis-jenis prasekolah. Ada kelas prasekolah arus perdana, kelas prasekolah pendidikan khas integrasi, sekolah pendidikan khas, prasekolah swasta, prasekolah kemas dan prasekolah perpaduan. Kita tadikah di prasekolah swasta yang didaftar under KPM. So anda daftarkan bilangan kelas yang ada 4+, 5+, dan 6. Dan tekan button simpan.
Seterusnya, kita akan merujuk kepada dimensi kualiti guru dan pembantu guru, iaitu merujuk kepada penglibatan guru dan PPM secara langsung dalam proses pembentukan minda dan peribadi kanak-kanak. Guru dan PPM perlu memiliki pengalaman, kelayakan, pengetahuan dan kemahiran yang tinggi serta minat dan sikap yang positif dalam setiap aspek yang berkaitan pengendalian kanak-kanak prasekolah di dalam dan di luar bidik darjah bagi mencapai kualiti pendidikan yang diinginkan. Okey, dalam medan kualiti pembantu guru, seperti mana yang saya katakan tadi, dah muat turun instrumen dan serahkan kepada semua guru dan PPM, minta mereka isi, kemudian semak baru key in dalam sistem SKPK. So maka nama staf, grade jawatan, kategori staf, pengalaman mengajar di prasekolah, ada 3 ya, di arus perdana, pengalaman mengajar di prasekolah pendidikan khas dan pengalaman mengajar di prasekolah ini. Arus perdana dan pendidikan khas kalau tidak berkaitan ataupun tidak ada pengalaman maka isikan dengan angka, sifar dan seterusnya prasekolah terkini kamu isi berapa tahun dan berapa bulan bekerja di situ. Seterusnya, kelayakan akademik tertinggi merujuk kepada SPM, sarjana, sarjana muda dan PhD. So jenis kelayakan, nyatakan nama kelayakan tertinggi yang diperolehi oleh guru tersebut. Tahun terima, tahun anugerah kelayakan itu diterima. Bukan anda menamatkan pengajian ya, tahun menerima anugerah tersebut. Institusi, nyatakan institusi yang menganugerahkan, contohnya UKM, UM, UPSI dan lain-lain. Dan seterusnya adalah kelayakan profesional ataupun ikhtisas, ianya merujuk kepada pendidikan awal kanak-kanak, diploma dan seterusnya. Anda boleh isi jika ada maklumat ya. Seterusnya, medan seterusnya adalah penglibatan profesional guru. Dia ada 4 item. Yang pertama adalah kita ataupun guru besar pengusaha tadika sebagai penyampai ceramah khusus dan bengkel yang pertama. So, kira bilangan jam menyampaikan ceramah khusus, bengkel, taklimat, seminar berkaitan pendidikan awal kanak-kanak prasekolah pendidikan. Kira kita sebagai fasilitator, infrastruktur, penceramah dan penyampai ya. Item kedua adalah bilangan jam menghadiri. Kita sebagai peserta, menghadiri bermaksud kita sebagai peserta. Menghadiri ceramah khusus, bengkel, taklimat, seminar berkaitan pedagogi prasekolah. Ini di sini adalah keyword dia, pedagogi prasekolah pendidik atau pendidikan khas yang anda hadiri. Item ketiga pula, bilangan jam menghadiri lain-lain ceramah khusus, bengkel, taklimat, seminar berkaitan pedagogi. Yang tadi item kedua adalah pedagogi berkaitan prasekolah. Yang ketiga pula, bukan prasekolah. Pedagogi yang berkaitan dengan bukan prasekolah. Item keempat pula, bilangan jam menghadiri ceramah khusus, bengkel, taklimat, seminar berkaitan pengurusan dan pelaksanaan program pendidikan prasekolah, program pendidikan khas termasuk berkaitan rawatan kesihatan, pendidikan kesihatan dan pemakanan dan keselamatan. So here pengusaha tadika atau guru besar dapat membezakan apakah perbezaan di antara perkara 1, 2, 3 dan 4. Tekan simpan. Setelah data diisi, tekan simpan. Okay, itu sahaja perkara-perkara yang perlu dihalusi oleh pengusaha-pengusaha tadika bagi dimensi kualiti guru dan pembantu guru ataupun pembantu pengurusan murid. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Kavita Kanan, penolong PPD unit swasta PPD Alor Gajah atas taklimat yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, sesi penataran SKPK 2.0 pada hari ini diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Muhammad Basharul Hafi bin Azuddin, penolong PPD unit swasta PPD Melaka Tengah untuk menyampaikan taklimatnya yang bertajuk Dimensi 2 Tadbir Urus.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis Cik Zaidi Harun dan terima kasih kepada Cik Jasmine selaku pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan dimensi 2 Okey, Cik Jasmine. Okey. Sila rujuk di bahagian kualiti tadbir urus Okey. Untuk melihat petunjuk objektif Okey. Di mana bilangan pemantauan dan penyeliaan dalaman ke atas pengurusan prasekolah. Okey, tuan-tuan boleh catatkan bilangan di situ berapa. Okey, pastikan tuan-tuan tidak meninggalkan Okey, semua kotak-kotak walaupun tiada, tuan-tuan nyatakan letakkan sifar. Okey, sebagai tanda tuan-tuan telah memasuki bahagian petunjuk objektif. Okey, satu. Nombor 2, bilangan pemantauan penilaian dalaman ke atas perancangan dan pelaksanaan kurikulum prasekolah kebangsaan. Okey, berapa bilangan dia? Yang ketiga, bilangan pemantauan ataupun penilaian luaran ke atas pengurusan sekolah. Okey, berapa kali? Okey, 4, bilangan pemantauan atau penilaian luaran ke atas perancangan dan pelaksanaan kurikulum prasekolah kebangsaan berapa kali? 5, bilangan pengauditan kewangan dalaman dilaksanakan berapa kali? 6, bilangan pengauditan kewangan luaran dilaksanakan berapa kali? Okey. Nombor 7, bilangan penganugerahan atau pengiktirafan berkaitan prasekolah yang diterima oleh institusi guru murid, sila senaraikan penganugerahan ataupun pengiktirafan yang diterima Okey. Sekiranya ada tambahan maklumat, tuan-tuan boleh letakkan di situ. Okey. Berapa pengiktirafan anugerah cemerlang guru dan prasekolah. Okey, kemudian simpan. Okey, terus pada petunjuk subjektif. Okey. Di sini suka saya nyatakan bagi petunjuk subjektif penyataan matlamat dan objektif prasekolah. Okey, sekiranya tuan-tuan ingin mendapat skor 4, okey, pastikan ketiga-tiga perkara tersebut ada. Okey, disediakan, dipamerkan, diperjelaskan kepada ibu bapa atau penjaga. Okey. Sekiranya tiada disediakan ataupun dipamerkan, tuan-tuan boleh dapat skor 3. Sekiranya hanya disediakan, skor 2. Sekiranya hanya ada penyataan matlamat ataupun objektif prasekolah, skor 1. Sekiranya langsung tiada, sifar. Okey, kita tengok yang kedua, profil guru. Profil semua guru prasekolah disediakan dan dikemas kini dengan memenuhi semua perkara berikut. Okey, biodata, perkhidmatan ataupun pengalaman, kelulusan akademik, latihan, kursus, bengkel, ceramah, seminar yang dihadiri berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Okey, sekiranya semua ini ada, tuan-tuan letak skor 4. Okey, sekiranya mana-mana 3 perkara ini ada, skor 3. Yang skor 2, mana-mana 2 perkara di skor 4. 1, mana-mana 1 perkara di skor 4. Sifar, profil semua guru prasekolah tidak disediakan atau dikemas kini. Itu sifar. Okey. Bahagian yang ketiga. Profil pembantu guru. Okey. Semua profil pembantu guru disediakan dikemas kini dengan memenuhi semua perkara berikut. Okey, untuk memperolehi skor 4. Tuan-tuan perlu ada biodata, perkhidmatan atau pengalaman, kelulusan akademik, latihan, kursus, bengkel, ceramah yang dihadiri berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Okey, kalau kesemuanya ada,
boleh dapat skor 4. Sekiranya mana-mana 3 perkara di skor 4, skor 3. Untuk skor 2, mana-mana 2 perkara di skor 4. Skor 1, mana-mana 1 perkara di skor 4. Sifar, profil semua guru tidak disediakan dan dikemas ini. Okey? Okey, manakala untuk profil murid sama juga tuan-tuan Profil semua murid disediakan dan dikemas kini dengan memenuhi semua perkara berikut. Untuk mendapat skor 4, perlu ada surat terima tawaran borang permohonan kemasukan, maklumat peribadi, maklumat perkembangan dan kemajuan murid dan maklumat kesihatan. Ada 4 perkara ini boleh dapat skor 4. Bagi manakala untuk skor 3, mana-mana 3 perkara di skor 4. Untuk skor 2, mana-mana 2 perkara di skor 4. Untuk skor 1, mana-mana 1 perkara di skor 4. Untuk sifar, profil semua murid tidak disediakan dan dikemas kini. Okey, kita tengok yang kelima. Rancangan pelajaran harian Daily Lesson Plan. Okey. Semua RPH perlu disemak. Okey. Sekiranya berlaku pada setiap minggu dan terdapat ulasan catatan yang membina, boleh dapat skor 4. Sekiranya hanya dilaksanakan pada setiap minggu sahaja, skor 3. Sekiranya dilaksanakan secara berkala, skor 2. Sekiranya hanya secara tidak berskala, skor 1. Manakala untuk skor sifar, semua guru prasekolah RPH-nya tidak disemak. Okey? Okey. Yang seterusnya, yang keenam. Penilaian pencerapan PDP guru prasekolah. Okey? Sekiranya tuan-tuan mendapat semua perkara tersebut untuk membolehkan memperoleh skor 4, pastikan yang pertama ada jadual penilaian pencerapan PDP guru disediakan mengikut ketetapan. Ada penilaian pencerapan PDP guru dilaksanakan mengikut jadual. Ada hasil penilaian pencerapan PDP guru direkodkan. Yang keempat, memberi maklum balas dan bimbingan kepada guru. Okey? Sekiranya tuan-tuan tidak ada salah satu daripada perkara berikut, tuan-tuan akan pergi ke skor 3. Di mana skor 3 ini hanya ada jadual penilaian pencerapan PDP guru, hanya ada penilaian pencerapan PDP guru dilaksanakan mengikut jadual. Yang ketiga, hasil penilaian pencerapan PDP guru direkodkan. Itu skor 3. Manakala skor 2, tuan-tuan hanya ada jadual penilaian pencerapan PDP guru disediakan mengikut ketetapan. Yang kedua, penilaian pencerapan PDP guru dilaksanakan mengikut jadual. Okey? Manakala skor 1, jadual penilaian pencerapan PDP guru disediakan mengikut ketetapan. Manakala skor sifar, penilaian pencerapan PDP guru tidak dilaksanakan. Langsung tak ada sifar. Okey. Yang ketujuh. Laporan catatan pembantu guru iaitu pengurusan murid. Okey. Sekiranya berlaku pada setiap minggu dan terdapat ulasan yang membina, skor 4. Sekiranya hanya ada pada setiap minggu saja, skor 3. Sekiranya secara berkala, skor 2. Sekiranya secara tidak berkala, skor 1. Sekiranya laporan catatan semua pembantu guru tidak disemak, sifar. Dan sekiranya tuan-tuan dan perempuan tidak ada pembantu guru ataupun PPM, manakala penyataan ataupun bahagian nombor 7 ini letakkan sifar saja. Di mana dia berkait rapat dengan SMPK. Okey. Yang ke-8. Laporan program aktiviti murid sepanjang tahun. Okey. Semua laporan program aktiviti murid sepanjang tahun yang dilaksanakan untuk memperoleh skor 4, ianya perlu disemak. Perlu terdapat ulasan untuk penambahbaikan. Okey. Manakala
untuk skor 3 hanya disemak sahaja. Okay. Manakala untuk skor 2, sebahagian ataupun sekurang-kurangnya 50% laporan program aktiviti murid sepanjang tahun yang dilaksanakan, okey, ataupun disemak. Itu untuk skor 2. Manakala skor 1 beberapa ataupun kurang daripada 50% laporan program aktiviti murid sepanjang tahun yang dilaksanakan disemak. Okey, manakala sifar, semua laporan program ataupun aktiviti murid sepanjang tahun yang dilaksanakan tidak disemak. Okey. Okey. Untuk yang ke-9, pemantauan, penyelaan, pengurusan dan pelaksanaan pendidikan prasekolah. Okey. Pemantauan ataupun penyelaan, pengurusan dan pelaksanaan pendidikan prasekolah dirancang dan dilaksanakan dengan merangkumi semua perkara berikut. Untuk memperolehi skor 4, pastikan sudah pastinya ada pemilihan dan pengambilan murid, ada takwim persekolahan, ada kurikulumnya, ada pelibatan ibu bapa, penjaga dan komuniti, ada keselamatan, kesihatan dan makanan, dan ada hasil pemantauan penyelaan direkodkan untuk tindakan susulan. Okey? Kalau ada kesemuanya, boleh dapat skor 4. Manakala skor 3, sekurang-kurangnya 4 perkara di skor 4. Okay. Untuk dapat skor 2, sekurang-kurangnya 2 perkara di skor 4. Untuk skor 1, sekurang-kurangnya 1 perkara di skor 4. Manakala sifar, pemantauan, penyelaan, pengurusan dan pelaksanaan pendidikan prasekolah langsung tidak dilaksanakan. Okay. Untuk bahagian nombor 10, kewangan prasekolah. Okay. Untuk kewangan prasekolah diurus dengan merangkumi semua perkara berikut. Okey, sudah semestinya untuk memperolehi skor 4, tuan-tuan mestilah mematuhi prosedur kewangan yang ditetapkan. Yang kedua, anggaran perbelanjaan tahunan disediakan, dibelanjakan mengikut perancangan secara optimum. Keempat, perbelanjaan dinilai semula dan dibincang untuk tujuan penambahbaikan. Okey? Manakala skor 3, mematuhi prosedur kewangan yang ditetapkan dan mana-mana 2 perkara lain di skor 4. Manakala untuk skor 2, mematuhi prosedur kewangan yang ditetapkan dan mana-mana 1 perkara lain di skor 4. Untuk skor 1, mematuhi prosedur kewangan yang ditetapkan, manakala sifar, kewangan prasekolah tidak mematuhi prosedur kewangan yang ditetapkan. Okey, yang terakhir untuk dimensi 2 ini, iaitu harta modal dan aset bernilai rendah prasekolah. Okey. Harta modal dan aset bernilai rendah prasekolah diurus memenuhi semua perkara berikut. Okey. Pertama sekali, untuk mendapatkan skor 4, sudah semestinya perlu direkodkan, perlu dikemaskini, mudah diakses. Okey? Sekiranya untuk skor 3, harta modal dan aset bernilai rendah prasekolah diurus memenuhi perkara berikut. Direkodkan dan dikemaskini. Untuk skor 2, harta modal dan aset bernilai rendah prasekolah diurus memenuhi perkara berikut, direkodkan sahaja. Untuk skor 1, harta modal dan aset bernilai rendah prasekolah diurus memenuhi perkara berikut, hanya direkodkan sahaja. Manakala skor sifar, harta modal dan aset bernilai rendah prasekolah tidak diuruskan. Okey, sekadar itu sajalah untuk dimensi 2. Saya ucapkan jutaan terima kasih pada semua peserta yang hadir pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan sekian terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Basharul Hafi bin Azuddin, penolong PPD Unit Swasta PPD Melaka Tengah atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya dijemput Encik Haridas anak lelaki Kantaswami, penolong pengarah Unit Pendidikan Swasta Jabatan Pendidikan Melaka untuk menyampaikan taklimatnya yang bertajuk Dimensi 3 Kurikulum.
Majlis mempersilakan. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya saya akan sambung kepada dimensi kualiti kurikulum. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bagi dimensi kualiti kurikulum terdapat dua bahagian. Yang pertama, petunjuk objektif dan bahagian yang kedua, petunjuk subjektif. Baik, bagi bahagian objektif, tuan-tuan dan puan-puan perlu diingati bahawa memasukkan maklumat bagi murid menguasai semua tunjang yang melibatkan murid berumur 4 plus dan 15 tahun saja. Okey, bagi item pertama, bilangan judul bahan bacaan di kelas prasekolah. Okey, maksudnya bilangan judul. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan bilangan judul? Okey, contohnya bagi tunjang bahasa Inggeris, kita boleh ambil satu contoh, I can help. Katakan di premis tuan-tuan dan puan-puan ada judul yang berjudul bahan tersebut, jadi kita kira bilangan judul bagi bahan tersebut. Jadi perlu isi bilangan judul bagi item tersebut. Yang kedua, bilangan jenis peralatan. Okey, di sini pun tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat bahawa bilangan jenis peralatan TMK, contohnya komputer, printer, TV, scanner dan sebagainya. Katakan ada jenis-jenis peralatan TMK tersebut, jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu isi bilangan peralatan tersebut, bilangan jenis peralatan tersebut. Okey, item nombor 3, bilangan jenis alat permainan luar yang berfungsi dan selamat digunakan di premis prasekolah. Okey, perlu ingat bahawa sama seperti item-item sebelumnya, alat permainan jenisnya. Jadi kita perlu mengenal pasti jenis alat permainan yang selamat digunakan dan juga yang berfungsi. Okey, item nombor 4, bilangan jenis peralatan sokongan yang berfungsi bagi murid berkeperluan khas. Bagi contoh tadika seperti di yang tertera di skrin ini, dia adalah tidak berkenaan. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu mengisi maklumat di bahagian tersebut. Bagi item nombor 5, bilangan jenis alat muzik yang berfungsi. Sama seperti item-item lain, bilangan jenis alat muzik yang ada di tadika tuan-tuan dan puan-puan. Nombor 6, bilangan perjumpaan formal. Okay, ini adalah tuan-tuan dan puan-puan yang telah mengadakan perjumpaan bersama ibu bapa atau penjaga bersama ibu bapa tersebut untuk melaporkan tahap perkembangan murid. Jadi bilangan perjumpaannya perlu isi di bahagian ini. Bagi item nombor 7 pula, perlu tuan-tuan dan puan-puan perlu mengisi peratus penguasaan murid bagi tunjang-tunjang yang terkandung dalam DSKP. Jadi contohnya bagi item nombor 1, 71% murid yang menguasai tunjang komunikasi bahasa Melayu. Contohnya 4+ dan 5+. Katakan murid-murid bagi 4+ adalah, jumlah murid bagi 4+ adalah 10 orang dan murid bagi 5+ adalah 10 orang. Contohnya murid 4+ telah menguasai, 5 orang murid telah menguasai tunjang komunikasi bahasa Melayu dan murid 15 semuanya telah menguasai tunjang bahasa Melayu. Jadi jumlah keseluruhan bagi 4+ dan 15 adalah 20 orang. Daripada 20 orang, 15 orang murid telah menguasai tunjang komunikasi bahasa Melayu. Jadi yang 15 orang daripada jumlah 20 orang, kita tukarkan kepada peratus. Jadi peratusnya adalah 75%. Okey, itulah cara-cara kita mengisi peratus bagi tunjang-tunjang dan seterusnya. Okey, kita akan ke petunjuk subjektif di bahagian bawah. Okey, bagi petunjuk subjektif ada 7 item. Bagi item yang pertama adalah dokumen kurikulum prasekolah kebangsaan ataupun pendidikan awal kanak-kanak. Bagi petunjuk subjektif, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengisi berdasarkan perkara-perkara yang terkandung dalam item tersebut. Contohnya, bagi item 1, perkara yang pertama adalah dokumen kurikulum prasekolah kebangsaan yang terkini. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai perkara-perkara tersebut, dokumen, surat perkeliling ikhtisas atau surat siaran, buku panduan guru pelaksanaan KPK, dokumen tambahan terbitan ataupun pihak luar yang berkaitan dengan prasekolah
ataupun pendidikan awal kanak-kanak. Okey, sekiranya tuan-tuan mempunyai dokumen-dokumen tersebut, jadi boleh mengisi skor 4. Okey, katakan daripada 4 perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan ada perkara dokumen kurikulum prasekolah kebangsaan dan 2 perkara lain di skor 4. Okey, katakan 2 perkara, surat-surat perkeliling ikhtisas dan juga buku panduan guru. Okey, tuan-tuan boleh mengisi skor 3 dan seterusnya. Okey, segala perincian untuk mengisi skor boleh tuan-tuan boleh nampak di paparan skrin tersebut dan juga semasa mengisi dalam sistem SKPK ini. Okey, bagi item nombor 2, perancangan dan persediaan PDP berdasarkan KPK. Okey, bagi item ini perlu mempunyai ataupun memenuhi perkara-perkara adalah seperti rancangan pelajaran tahunan RPT, rancangan pelajaran harian RPH, jadual waktu dan refleksi PDP, iaitu perlu dicatat setiap sesi PDP selepas PDP tersebut. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah memenuhi semua perkara itu, tuan-tuan boleh mengisi skor 4. Dan juga sekiranya ada kekurangan, boleh rujuk pada sistem dan perlu isi mengikut skor yang ada pada sistem tersebut. Okey, bagi item nombor 3, pusat pembelajaran di kelas prasekolah. Okey, pusat pembelajaran di kelas prasekolah. Okey, pusat pembelajaran boleh dinyatakan boleh ada yang pada prasekolah tuan-tuan dan puan-puan. Tadika tuan-tuan dan puan-puan. Okey, contohnya, contoh pusat pembelajaran adalah pusat bahasa, pusat kerohanian, pusat drama dan sebagainya. Okey, bagi item nombor 3, perkara-perkara yang perlu adalah pelaksanaan PDP di pusat pembelajaran dirancang dan dinyatakan dalam RPT dan RPH. Pusat pembelajaran sedia digunakan. Okey, maksudnya murid-murid boleh menggunakan pusat tersebut. Yang ketiga, peraturan penggunaan pusat pembelajaran disediakan. Yang keempat, bahan atau peralatan di pusat pembelajaran bersesuaian dengan tahap perkembangan atau kategori atau minat murid. Dan kelima adalah aktiviti murid di pusat pembelajaran direkodkan. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan telah memenuhi perkara-perkara bagi item ini, boleh mengisi skor 4 sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memenuhi bahan atau peralatan di pusat pembelajaran bersesuaian dengan tahap perkembangan ataupun kategori ataupun minat murid dan 2 perkara lain yang terkandung dalam perkara-perkara ini boleh mengisi skor 3 dan seterusnya. Okey, bagi item nombor 4, pelibatan menyeluruh murid dalam aktiviti pembelajaran. Okey, pelibatan ini adalah yang melibatkan pelibatan murid secara individu, kumpulan dan kelas semasa PDP dilaksanakan. Yang seterusnya, pelibatan murid dalam pelbagai strategi PDP. Okey, strategi ini telah dinyatakan dengan jelas dalam DSKP terkini. Okey, yang ketiga, pelibatan murid menggunakan pelbagai sumber pendidikan. Okey, yang keempat, pembelajaran berpusatkan murid. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah memenuhi keempat-empat perkara ini, boleh mengisi skor 4 dan seterusnya. Bagi item nombor 5, pengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Kondusif maksudnya selamat, bersih dan selesa. Okey, bagi item ini tuan-tuan dan puan-puan perlu menguasai ataupun memenuhi keempat-empat perkara adalah kelas berada dalam keadaan kondusif. Okey, contoh apakah yang dikatakan dengan kondusif? Selamat, bersih dan selesa dengan mengambil kira keperluan murid. Ruang kelas digunakan secara optimum untuk tujuan pembelajaran. Yang ketiga, susun atur kedudukan peralatan dan perabot sesuai dengan keperluan aktiviti. Yang keempat, ruang hasil kerja murid digunakan secara optimum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan telah memenuhi keempat-empat perkara ini, boleh mengisi skor 4. Okay, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memenuhi kelas berada dalam keadaan kondusif dan mana-mana 2 perkara bagi perkara-perkara daripada perkara-perkara yang dinyatakan tersebut, boleh mengisi skor yang ketiga. Okey, seterusnya bagi item 6, penggunaan ataupun penyediaan sumber pendidikan. Okey, sumber pendidikan yang disediakan atau digunakan memenuhi semua perkara berikut. Okey, bagi item ini terdapat 6 perkara yang perlu dipenuhi oleh tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, bersesuaian dengan objektif PDP, bersesuaian dengan keperluan murid,
pelbagai, dipelbagaikan kegunaannya secara kreatif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan telah memenuhi keempat-empat perkara ini boleh mengisi skor 4 bagi item tersebut dan seterusnya. Okey, yang ketujuh. Item yang ketujuh, pentaksiran murid. Okey, ini adalah salah satu item yang sangat penting untuk kita perlu memberi penekanan. Okey, bagi pentaksiran murid dilaksanakan dengan memenuhi semua perkara berikut. Contohnya, apakah perkara-perkara yang perlu kita tengok untuk memenuhi untuk mendapat skor 4. Yang pertama, pentaksiran perlu dilaksanakan secara berterusan merangkumi semua domain perkembangan yang terkandung dalam DSKP. Hasil pentaksiran direkodkan mengikut kesesuaian tuan-tuan dan puan-puan. Data permatian dimanfaatkan. Apakah yang dimanfaatkan maksudnya? Dianalisis, diinterpretasi dan digunakan untuk tindakan susulan. Yang seterusnya, memberi maklum-malas perkembangan murid secara rasmi kepada ibu bapa, penjaga ataupun pentadbir. Ini adalah perkara-perkara yang perlu diberi penekanan untuk mengisi item nombor 7, iaitu pentaksiran murid. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah memenuhi semua perkara-perkara ini, boleh mengisi skor nombor 4. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan hanya mencapai melaksanakan pentaksiran secara berterusan dan mana-mana 3 perkara lain yang dinyatakan di dalam sistem ini telah memenuhi, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan boleh mengisi skor 3 dan juga untuk skor yang seterusnya boleh rujuk pada sistem yang tertera ini. Okay. Itu saja penerangan untuk dimensi kualiti kurikulum. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Haridas, anak lelaki Kantaswami, penolong pengarah unit pendidikan swasta Jabatan Pendidikan Negeri Melaka atas taklimat yang telah disampaikan tadi. Seterusnya, sesi penataran kita pada hari ini diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Encik Hamzah Nuruddin bin Ismail, penolong pengarah unit pendidikan swasta Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, untuk menyampaikan taklimatnya yang bertajuk Dimensi 4, Kualiti Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti. Majlis mempersilakan. Terima kasih Encik Zaidi daripada PPD Jasin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya teruskan untuk dimensi 4, iaitu dimensi kualiti pelibatan ibu bapa, penjaga dan komuniti. Baik, secara ringkasnya dalam dimensi ini kita ada 2 lah. Kalau ikutkan objektif ada 4 item yang akan di-highlightkan dan subjektif ada 6 item. Okey, bagi untuk dimensi kualiti pelibatan ibu bapa, penjaga dan komuniti, petunjuk objektif. Di sini menunjukkan bahawa bilangan aktiviti yang perlu dimasukkan oleh pengusaha. Di sini ada 4 lah yang perlu dimasukkan. Dimensi kualiti pelibatan ibu bapa, penjaga dan komuniti merujuk kepada kolaboratif antara pihak prasekolah dengan ibu bapa, penjaga. Penjaga ni bermaksud sama ada ibu bapa, adik-beradik, datuk dan nenek yang ada kaitan dengan murid di tempat tuan lah. Baik, kolaboratif ini adalah antara pihak prasekolah dengan ibu bapa, penjaga dan komuniti bagi mewujudkan perkongsian positif untuk menyokong pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Baik, kalau tengok pada petunjuk objektif di nombor 1, bilangan aktiviti formal yang dilaksanakan bersama-sama ibu bapa. Okey, sila tulislah bilangan jumlah berapa dalam setahun, tahun semasa bilangan aktiviti formal yang dilaksanakan bersama ibu bapa, penjaga komuniti. Contoh, kalau dalam ni kita ada 2 lah. Kalau boleh dalam bilangan ni pihak pengusaha kena isilah dan rekodkan. Okey, patulah penting rekod file bahagian dimensi 4 ni. Okey, untuk nombor 2, bilangan komunikasi formal untuk menyebarkan maklumat kepada ibu bapa, penjaga komuniti. Okey, bilangan berapa kali yang pihak pengusaha menghantar. Kalau tidak secara semuka, kita mungkin boleh hantar secara dalam talian, dalam email ataupun dalam grup Telegram yang ada di dalam setiap pengusaha buat kepada semua ibu bapa lah. Okey, jumlah berapa bilangan
berapa kali lah ya komunikasi yang tuan telah berikan kepada penjaga. Okey, untuk item 3, bilangan maklum balas formal daripada ibu bapa. Okey, sila rekod berapa kali bilangan maklum balas yang diberikan pada ibu bapa kepada pihak pengusaha lah. Okey, benda ni semua ada rekod. Okey, nombor 4, bilangan penyumpaan formal mesyuarat dengan ibu bapa atau penjaga. Baik, berapa kali dalam setahun, dalam tahun semasa bilangan penyumpaan dengan ibu bapa? Okey, kalau ikutkan formal ni lebih pada secara terbuka, tapi keadaan semasa mungkin kita boleh secara dalam talian bagaimana pihak pengusaha untuk melibatkan diri penjaga dalam apa-apa bentuk mesyuarat bagi tahun semasa. Baik, untuk item ini pun ada untuk untuk pendidikan khas jadi dia ada 1A, kalau A tu lebih pada pendidikan khas, 4 pun pada pendidikan khas. Baik, saya teruskan pada petunjuk subjektif. Okey, petunjuk subjektif ni diminta guru hendaklah melaksanakan penilaian terhadap petunjuk di bawah berdasarkan panduan deskripsi skor standard kualiti prasekolah kebangsaan dimensi kualiti pelibatan ibu bapa dan komuniti. Apa yang perlu pengusaha masukkan ada lebih kurang dalam di sini ada 6 item. Yang 4 tu adalah untuk pendidikan khas. Baik, kita pergi pada dimensi nombor 1 perjumpaan formal mesyuarat melibatkan ibu bapa atau penjaga. Okey, perjumpaan formal mesyuarat melibatkan ibu bapa atau penjaga diadakan dengan memenuhi semua perkara berikut. Okey, untuk mendapat skor 4 dan 3 ada 4 yang perlu pihak pengusaha perlu memenuhi lah 4. Okey, pertama penjumpaan secara formal ataupun secara dalam talian mesyuarat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Surat atau memo dan agenda penjumpaan mesyuarat disediakan. Maknanya dia semua pengusaha kena masukkan dalam satu fail lah segala surat memo. Paling cantik ada satu pamphlet program ataupun mesyuarat. Okey, masukkan dalam satu fail untuk disemak oleh pihak PPD, DPN ataupun pihak KPM ataupun Nazir. Minta pengusaha sediakanlah dalam satu fail. Okey, selain daripada surat memo, senarai rekod kehadiran penyumpaan mesyuarat disediakan. Mesti ada. Okey, sama ada secara dalam Google Form ataupun rekod ni semua perlu pihak pengusaha kena sediakan. Okey, rumusan ataupun minit penyumpaan mesyuarat perlu disediakan pada akhir mesyuarat. Tidak lebih kurang biasanya dalam selepas 5-6 hari perlu sediakan dan perlu ada rumusan dan minit yang pihak pengusaha sediakan. Baik, untuk item 2, taklimat berkaitan program pendidikan prasekolah kepada ibu atau penjaga. Okey, taklimat berkaitan program pendidikan prasekolah kepada ibu atau penjaga mengandungi semua perkara berikut. 1. Matlamat dan objektif prasekolah. Sama ada pihak pengusaha boleh hantar taklimat ini secara dalam talian, WhatsApp, Telegram, email ataupun Google Meeting. Setiap kali berjumpa dengan penjaga, tolong ingatkan ataupun benda-benda ni matlamat dan objektif prasekolah pihak pengusaha perlu disampaikan kalau boleh di peringkat awal tahun supaya pihak ibu bapa atau penjaga faham tentang matlamat dan objektif prasekolah tersebut. Okey, kedua, kurikulum dan pentadbiran prasekolah. Maklumat ni perlu disampaikan kepada penjaga. Okey, program dan aktiviti prasekolah. Okey, kalau boleh dalam masa mesyuarat, benda-benda ni perlu diterangkan kepada ibu bapa. Baik, pelibatan ibu bapa atau penjaga dalam program sekolah. Segala dasar polisi kanak-kanak yang terkini yang pihak PPD salurkan dalam kumpulan WhatsApp ke dalam kepada pengusaha ke perlu disampaikan kepada ibu bapa. Dasar polisi dan kanak-kanak. Okey, dan lain sekali dasar atau polisi ataupun peraturan atau ketetapan prasekolah. Benda ni pun perlu disampaikan kepada penjaga. Okey, benda ni dipanggil taklimat. Sama ada secara dalam talian ataupun bersemuka. Okey. Bagi item 3. Pelibatan ibu bapa atau penjaga dalam program aktiviti prasekolah. Peluang pelibatan ibu bapa penjaga dalam program aktiviti prasekolah disediakan dengan memenuhi semua perkara berikut. Okey, saya ingin meletak pada skor 3 dan 4 ni ada 4 perkara yang perlu diletakkan oleh pengusaha lah. Okey, pertama, merancang program atau aktiviti pelibatan ibu bapa atau penjaga. Okey, merancang. Segala proses merancang perlu libatkan ibu bapa.
segala aktiviti yang nak dirancang perlu libatkan ibu bapa dan mendapat perbincangan yang baik antara dua-dua pihak. Okey, kedua, melaksanakan program aktiviti pelibatan ibu bapa dan penjaga. Segala yang dirancang perlulah dilaksanakan bersama. Itu yang saya maklumkan. Kalau tak dapat ibu bapa hadir bersama, penjaga dia makna dia saudara ataupun yang paling hampir lah, kakak, abang ataupun datuk nenek lah yang boleh bantu untuk memenuhi program yang diaturkan oleh pihak pengusaha. Okey, ketiga, mendokumentkan program aktiviti pelibatan ibu bapa. Okey, segala aktiviti perlu dokumentkan, sama ada dalam bentuk gambar, foto, template program, semua perlu diletakkan dalam satu file. Okey, dan lain sekali membuat penilaian atau penambahbaikan terhadap program aktiviti yang dilaksanakan. Okey, segala aktiviti yang dilaksanakan mesti ada penambahbaikan ataupun ada bentuk respon daripada pihak penjaga apa yang perlu kita buat selepas ini. Mungkin ada penambahbaikan dalam ni lah, ada perlukan pelibatan ibu bapa. Okey, sama ada kita boleh terima dalam bentuk aduan mereka, dalam bentuk WhatsApp, dalam bentuk email, dalam bentuk Telegram, semua insya-Allah kita akan cuba bantu memenuhi syarat apa yang pihak pengusaha dan ibu bapa untuk sampaikan dalam program tersebut lah. Okey. 4 memang tak ada dalam ni sebab dia melibatkan pendidikan. Saya akan terus pada item 5. Pandangan maklum balas ibu bapa dan penjaga. Okey, peluang ibu bapa atau penjaga memberi pandangan atau maklum balas disediakan dengan memenuhi semua perkara berikut. Pelbagai saluran disediakan. Contoh dia mungkin pihak pengusaha ada grup WhatsApp, grup Telegram, email, Google Meeting. Setiap kali buat Google Meeting ada pengusaha membuat setiap hari Jumaat. Benda ni semua ada rekod. Okey, pada masa yang sama apa pandangan ataupun apa maklum balas daripada ibu bapa terhadap pengusaha perlulah diberi respon yang baiklah ataupun perlu ambil tindakan dan perlu direkodkan dalam satu rekod lah yang baik. Dan akhir sekali 6, kolaboratif antara prasekolah dengan komuniti. Okey, kolaboratif antara prasekolah dengan komuniti diwujudkan dengan memenuhi semua perkara berikut. Jadi pengusaha perlu ada 4 kriteria ni untuk mendapat skor 4. Okey, paling rendah pun 3 lah. Okey, pertama, merancang kolaboratif dengan komuniti. Komuniti ni sama ada berkaitan dengan pihak pengusaha. Okey, contoh dia di situ dekat ada surau. Kadang pihak pengusaha ni mengadakan aktiviti pada mingguan membersih surau, membuat lawatan ke balai bomba. Itulah benda-benda yang boleh memberi pengajaran ataupun perkongsian ilmu kepada anak-anak di tempat tadika itulah. Jadi di sini pentinglah kolaboratif antara prasekolah dengan komuniti. Komuniti ni dia besar. Okey, kalau ikutkan apa aktiviti perlu direkodkan, perlu ambil gambar, perlu difilekan apa-apa aktiviti melibatkan penjaga, melibatkan pelajar tersebutlah. Okey, melaksanakan kolaboratif dengan komuniti. Itu yang item 2. Okey, apa yang dirancang perlulah dilaksanakan. Okey, dapat setahun sekali membuat kerjasama dengan komuniti sekitar pun cukup baiklah untuk merekomendkan aktiviti dalam perkara 6 ni lah, kolaboratif antara prasekolah dengan komuniti. Okey, dan item ke-6 ni yang ketiga yang perlu ada dokumen lah. Setiap apa aktiviti yang kita buat bersama dengan komuniti perlu dokumenkan. Dan akhir sekali membuat penilaian penambahbaikan terhadap aktiviti yang dilaksanakan. Jadi segala aktiviti pihak tuan, pihak pengusaha buat bersama dengan komuniti luar, bersama ibu bapa dengan anak, mesti ada penilaian dan setiap penilaian tu ada penambahbaikan dalam program tersebut lah. Baik, sebenarnya 6 dalam pelibatan ibu bapa ni sebenarnya dia lebih pada pemangkatan ibu bapa dan guru lah, sama ada kerja baik. Okey, guru dan ibu bapa memainkan peranan penting dalam keberkesanan pendidikan kanak-kanak. Guru bertugas mendidik di pusat tuition dan menekuni masa selama 3 atau 4 jam di pusat prasekolah, sedangkan ibu bapa berkeluarga bergaul lebih lama dan rapat untuk mencorak kanak-kanak. Jadi pelibatan ibu bapa adalah pentinglah untuk diambil kira dalam dimensi inilah. Okey, pengalaman atau idea yang disematkan di pusat tuan boleh dikukuhkan oleh keadaan di rumah atau sebaliknya. Okey, pelibatan ibu bapa dalam pelbagai aktiviti menunjukkan komitmen yang baik ke atas segala keputusan yang dicapai bersama. Membolehkan kanak-kanak mendapat faedah yang optimum di atas segala proses pengajaran dan pembelajaran mereka
kerana mendapat sokongan daripada ibu bapa. Itu yang penting lah, pelibatan pada ibu bapa. Dan sekali hubungan komunikasi yang erat di antara ibu bapa dan guru dapat membentuk perasaan bertanggungjawab yang sewajarnya di pihak ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak mereka. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Segala apa yang dikongsikan kita insya-Allah kita akan berkongsi bersamalah. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi taklimat yang telah disampaikan oleh Encik Amzan Nuruddin bin Ismail, penolong pengarah unit pendidikan swasta Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Seterusnya, sesi penataran SKPK 2.0 ini diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Puan Zabidah binti Muhammad, penolong pengarah unit pendidikan swasta Jabatan Pendidikan Negeri Melaka untuk menyampaikan taklimatnya yang bertajuk Dimensi 5 Kualiti Kesihatan, Makanan dan Keselamatan. Majlis mempersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seterusnya kita pergi ke dimensi yang terakhir iaitu dimensi 5, dimensi kualiti kesihatan, pemakanan dan keselamatan. Okey, dalam dimensi ini terdapat 7 item untuk item objektif dan 8 item subjektif termasuk juga item untuk pendidikan khas iaitu 7A. Okey, dimensi kualiti kesihatan ni untuk petunjuk objektif adalah merujuk kepada proses membangunkan kesejahteraan emosi, kognitif dan fizikal serta keyakinan diri kanak-kanak prasekolah. Okay, kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dan berada dalam persekitaran yang selamat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan memiliki konsep kendiri yang positif. Maksudnya murid yang sihat akan menyebabkan sesi pembelajaran berada dalam keadaan yang lebih baik. Okay, bagi petunjuk subjektif, penilaian adalah merujuk kepada terhadap petunjuk panduan deskripsi skor standard kualiti prasekolah kebangsaan iaitu bermula dengan 4 sehingga pada sifar. Okey, seterusnya kita pergi pada 4A iaitu petunjuk objektif. Berikut pada paparan ada ditunjukkan. Perkara yang pertama adalah bilangan pemeriksaan kesihatan yang dilakukan terhadap semua murid prasekolah oleh KKM ataupun Kementerian Kesihatan lain yang diiktiraf oleh KKM. Okey, tuan-puan perlu hanya nyatakan berapa kalikah bilangan pemeriksaan daripada KKM ataupun yang diiktiraf selama tahun semasa, ikut tahun semasa. Okey, kemudian perkara 2 adalah bilangan ruang bertenang ataupun sick bay yang disediakan untuk murid prasekolah. Berapa bilangan? Mungkin ada tadika yang ada 2 atau tadika ada 1 sahaja ruangan untuk sick bay. Okey, seterusnya adalah perkara 3 itu bilangan tandas murid yang berfungsi di prasekolah. Okey, bilangan tandas murid ini yang berfungsi ni tak kira sama ada ikut spesifikasi untuk murid prasekolah ataupun spesifikasi untuk murid untuk orang dewasa. Hanya yang berfungsi kan nyatakan bilangan. Kemudian perkara 4 ni juga merujuk kepada tandas murid tapi yang menepati spesifikasi di prasekolah. Maksudnya spesifikasi untuk seorang murid prasekolah dengan keadaan ketinggian tandas tu sesuai untuk murid yang berusia 4 hingga 6 tahun. Okey, kemudian item yang kelima adalah bilangan singki murid yang berfungsi di prasekolah. Okay. Bilangan singki murid hanya yang digunakan oleh murid. Nyatakan berapa bilangan yang ada di premis tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian perkara 6 adalah bilangan singki murid yang menepati spesifikasi di prasekolah. Maksudnya ini pun sama macam tandas tadi. Bila murid menggunakan singki tersebut tidak perlu lagi bantuan lain seperti kerusi, mana murid perlu panjat kerusi untuk basuh tangan. Jadi kesesuaian itu adalah untuk murid prasekolah. Kemudian perkara yang 7 adalah bilangan murid dilindungi insurans yang disediakan oleh pihak sekolah. Biasanya kalau tadika ni kita boleh buat insurans kelompok mungkin macam pra KPM hanya RM1.50 untuk setiap murid. Jadi tuan-puan boleh juga buat untuk kelompok kalau ada 25 orang murid terus insurans kelompok dengan bayaran yang lebih murah. Okey, insurans ni sangat penting supaya kita tak tahu apa yang akan berlaku semasa murid berada di prasekolah. Okey, seterusnya adalah item subjektif.
Item yang pertama adalah polisi ataupun prosedur atau peraturan kesihatan murid prasekolah disediakan dengan memenuhi semua perkara-perkara yang berikut. Guru pra atau pembantu guru atau pembantu pengurusan murid mengikuti kursus atau prosedur peraturan prasekolah dalam pencegahan penyakit berjangkit dan pengurusan kecemasan murid. Kursus ini tidak semesti dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu. Tadika juga mungkin boleh bekerjasama dengan beberapa tadika mengadakan kursus dan melantik seorang pakar untuk diberi pendedahan kepada semua guru dan pembantu pengurusan murid lah. Jika berlaku sebarang kecemasan tentang murid, mereka tahu apa tindakan yang perlu dilaksanakan apabila berlaku, contohnya murid sawan katakan. Mereka telah didedahkan macam mana untuk menguruskan murid macam ni sebelum KKM tiba. Kemudian perkara kedua adalah pemerhatian terhadap kesihatan murid dilaksanakan semasa ketibaan murid di prasekolah. Sebelum murid masuk ke kelas perlu ada dulu tindakan, mungkin pembantu guru akan melihat meriksa kesihatan murid, mengambil suhu atau melihat keadaan fizikal murid. Kalau murid tidak sihat, murid tersebut perlu kembali ke rumah bersama dengan ibu bapa. Ataupun kalau perkara itu berlaku selepas, mungkin ibu bapa boleh dipanggil untuk datang semula mengambil murid tersebut. Kemudian amalan kebersihan diri diterapkan dalam semua aktiviti murid. Semua aktiviti yang dirancang perlu ada amalan kebersihan diri. Ini rekod ini kita boleh buktikan melalui rancangan pengajaran harian. Kemudian pemeriksaan kesihatan yang dilaksanakan oleh KKM atau institusi lain yang diiktiraf oleh KKM. Pemeriksaan kesihatan ini mungkin Puan dah rancang bersama dengan KKM setahun berapa kali. Dah ada dalam rekod perancangan. Nah, ini pun perlu diambil kira lah untuk prosedur kesihatan murid. Kemudian untuk item 1 ini bagi mendapat markah perkara 3. Boleh. Mana-mana 3 perkara lain di skor 4. Kemudian untuk skor 2 adalah mana-mana 2 perkara lain di skor 4. Item 1 untuk skor 1 mana-mana 1 perkara lain di skor 4. Dan juga kalau kosong, maksudnya murid itu tadika tersebut tidak ada langsung peraturan kesihatan yang telah disediakan. Seterusnya adalah perkara 2, persekitaran di dalam dan di luar prasekolah. Untuk mendapatkan skor 4, persekitaran itu perlu memenuhi semua perkara-perkara yang dinyatakanlah. Persekitaran prasekolah bersih dan terurus. Persekitaran ini termasuk jugalah tandas, ruang pembelajaran, ruang dapur dan ruang aktiviti sosial untuk murid. Perlu juga pencahayaan dan pengudaraan sesuai di ruang dalam prasekolah. Pencahayaan ni maksudnya tingkap dibuka waktu pembelajaran dan ada ruang pergerakan di antara murid ke murid yang lain. Kemudian ada ruang dan peralatan PDP bersih dan sedia untuk digunakan. Sepatutnya setiap kali selepas pembelajaran untuk ke hari esoknya pada waktu petang tu perlu ada aktiviti membersih. PPM perlu ambil tindakan untuk membersihkan semua peralatan. Kalau perlu disanitize untuk mengelakkan berlaku perkara yang tidak diingini lah. Ruang dapur bersih dan sedia digunakan. Ruang makan bersih dan sesuai, tandas bersih dan sedia digunakan. Kalau untuk skor 3 sekurang-kurangnya 4 perkara di skor 4. Skor 2 sekurang-kurangnya 2 perkara di skor 4. Perkara 1 untuk skor 1 sekurang-kurangnya 1 perkara di skor 4 dan untuk tiada skor persekitaran di dalam dan di luar prasekolah tidak langsung kondusif. Untuk subjektif yang ketiga, amalan penyediaan makanan di prasekolah dilaksanakan dengan memenuhi semua perkara berikut. Perkara pertama adalah menu yang disediakan mematuhi cadangan KKM. Menu ini perlu disediakan daripada awal tahun. Tuan-puan boleh menyediakan dalam bentuk hari, hari Isnin menu apa, hari Selasa dan seterusnya sehingga hari Jumaat. Menu ini juga perlu dipaparkan dan menu yang bersesuaian dengan keperluan murid. Kalau murid Muslim perlu makanan yang halal ataupun mengikut adat resam. Ada murid yang vegetarian perlu sediakan untuk keperluan murid tersebut.
mungkin juga ada murid yang alahan. Jadi perlu ada rekod dan sediakan ikut keperluan murid. Okay, menu semasa dipamerkan. Okay, menu yang telah disediakan, yang dirancang daripada awal tahun perlu dipamerkan supaya semua murid tahu apa makanan hari itu dan juga perlu dimaklumkan kepada ibu bapa. Okay, penyediaan makanan dalam ikut menu yang disediakan. Bila dah sediakan menu, waktu penyediaan makanan juga perlu mengikut seperti apa yang telah dirancang. Kecuali jika ada masalah hari itulah, mungkin sumber yang sepatutnya diperlukan tidak ada, tuan-puan boleh mengganti dengan sumber yang lain, tetapi perlu dinyatakan, perlu dimaklumkan kepada ibu bapa kenapa berlaku perubahan tersebut. Okay, kemudian mematuhi peraturan penyediaan dan menghidangkan makanan. Okay, waktu penyediaan perlu dipatuhilah. Kalau dalam rekod dalam jadual pukul 9, pukul 9 lah, jangan pukul lewat pula ataupun lebih awal. Okay, kemudian pembantu guru ataupun guru prasekolah pernah mengikuti kursus pengendalian makanan. Sekurang-kurangnya setahun sekali pernah mengikuti kursus pengendalian makanan. Okay, kemudian untuk dapat skor 3, menu yang disediakan mematuhi cadangan KPM ataupun KKM. Menu yang bersesuaian dengan keperluan murid, itu agama, kepercayaan, nilai dan adat resam. Dan mana-mana 3 perkara di skor 4. Untuk dapatkan skor 2, menu yang disediakan mematuhi cadangan KPM atau KKM, menu bersesuaian dengan keperluan murid dan mana-mana 2 perkara lain di skor 4. Okay, skor 1, menu yang disediakan mematuhi cadangan KPM atau KKM, menu bersesuaian dengan keperluan murid dan mana-mana 1 perkara lain di skor 4. Okay. Amalan penyediaan makanan di prasekolah tidak dilaksanakan langsung, maknanya skor, tiada skor lah, kosong kat situ. Kemudian seterusnya adalah untuk 3A. 3A ini hanya melibatkan tadika ataupun premis prasekolah tidak menyediakan makanan di prasekolah. Maksudnya makanan itu dibawa daripada luar. Okay, jika tadika berkenaan perlu mengisi perkara 3 dan perkara 3A. Jika tadika tersebut hanya membawa makanan daripada, hanya menyediakan makanan di kelas prasekolah, hanya perlu mengisi perkara 3. Okay, next, subjektif yang keempat, pelibatan murid dalam aktiviti menghidangkan makanan dilaksanakan dan merangkumi semua perkara berikut. Okay, untuk mendapatkan skor 4, jadual bertugas aktiviti menghidangkan makanan disediakan. Okay. Pihak tadika boleh menyediakan jadual bertugas. Mungkin minggu pertama ada melibatkan 4 orang murid contoh ataupun minggu kedua melibatkan lagi 4 orang murid. Sila buat jadual bertugas. Kemudian murid bertugas dibimbing dalam aktiviti menghidangkan makanan. Guru dan pembantu guru membimbing murid semasa menghidangkan makanan supaya kita tidak berlaku perkara yang tidak diingini lah. Mungkin makanan itu panas, mungkin membahayakan murid tersebut lah. Okay, kemudian murid dibimbing untuk mengamalkan adab makan. Okay, waktu makan murid juga dibimbing. Waktu itu juga berlaku pembelajaran. Mungkin waktu makan tidak boleh bercakap. Okay, murid-murid tersebut perlu dibimbing. Kemudian murid meletakkan peralatan makan sendiri di tempat yang disediakan selepas makan. Okay, selepas makan murid diajar untuk meletakkan makanan bekas yang telah habis di suatu tempat. Okay, murid mengemas, membersihkan tempat makan sendiri. Ini juga perlu diajar kepada murid. Okay, kemudian bila mendapatkan skor 3, jadual bertugas aktiviti menghidangkan makanan disediakan dan mana-mana 3 perkara lain di skor 4. Okay, untuk skor 2, jadual bertugas aktiviti menghidangkan makanan disediakan dan mana-mana 2 perkara lain di skor 4. Okay, kemudian skor 1, jadual bertugas aktiviti menghidangkan makanan disediakan dan mana-mana 1 perkara lain di skor 4. Okay, tiada skor bagi pelibatan murid dalam aktiviti menghidang makanan tidak dilaksanakan langsung. Okay, seterusnya adalah perkara 5, polisi atau prosedur peraturan keselamatan murid. Okay, perlu memenuhi semua perkara berikut. Okay, perkara pertama, mengambil kira keperluan dan kesesuaian prasekolah. Ya, apa maksud mengambil kira keperluan ini? Okay, polisi yang atau prosedur yang diwujudkan berbeza-beza di antara tadika dengan tadika yang lain.
sebab dia perlu memenuhi kesesuaian sekolah itu. Mungkin exitnya berbeza ataupun jika berlaku kecemasan, tempat berkumpulnya berbeza. Jadi nyatakan dalam polisi bagi tadika tuan-tuan dan perempuan. Okay, kemudian mendokumenkan polisi. Polisi yang telah diwujudkan itu perlu didokumenkan. Okay, memaklumkan kepada ibu bapa penjaga. Okay, awal tahun biasanya kita dah maklumkan kepada ibu bapa tentang prosedur di prasekolah tersebut dan perlu dipatuhi. Kemudian mematuhi ketetapan polisi tersebut. Okay, berlaku perkara kalau berlaku pelanggaran, sila nyatakanlah kenapa berlaku pelanggaran. Kemudian memberi kesedaran kepada murid tentang keselamatan diri. Okay, selepas didokumentkan, perlu dipatuhi dan perlu diberi kesedaran kepada murid kenapa perlu dipatuhi. Jika perkara-perkara berikut telah dilaksanakan, maka tuan-puan boleh meletak skor 4. Okay, kalau skor 3 mengambil kira keperluan dan kesesuaian prasekolah, mendokumentkan polisi, peraturan atau prosedur dan mana-mana dua perkara lain di skor 4. Okay, kemudian untuk skor 2 mengambil kira keperluan dan kesesuaian prasekolah, mendokumentkan polisi, prosedur, peraturan dan mana-mana satu perkara lain di skor 4. Okay, untuk skor 1 mengambil kira keperluan dan kesesuaian prasekolah, mendokumentkan polisi, prosedur atau peraturan dan tiada skor untuk polisi atau prosedur atau peraturan keselamatan murid tidak disediakan. Sebenarnya kita pergi pada subjektif yang ke-6 iaitu aspek keselamatan di prasekolah. Okay. Aspek keselamatan perlu disediakan dengan memenuhi semua perkara-perkara berikut. Okay, untuk skor 4, tuan-puan boleh dapat skor 4 jika pelan laluan kecemasan dipamerkan dengan jelas di tadika tersebut. Okay, laluan kecemasan dilabel dengan jelas dan bebas daripada sebarang halangan. Okay, nyatakan laluan kecemasan tu, tuan-puan boleh tunjukkan dengan arrow yang anak panah supaya murid tahu bergerak bila berlaku kecemasan. Kemudian alat penggera, kebakaran ataupun kecemasan, loceng atau lampu penggera sedia digunakan. Maksudnya berfungsi dengan baik. Peti pertolongan cemas atau first aid kit disediakan, diselenggara dan mudah diakses. Okay, kemudian alat pemadam api disediakan di tempat strategik dan diselenggara. Okay, latihan pengungsian bangunan melibatkan murid prasekolah diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Okay, latihan ini juga tuan-puan boleh dibuat peringkat dalaman atau juga minta bantuan daripada agensi luar seperti Bomber untuk membuat aktiviti ini. Kemudian untuk dapatkan skor 3, pelan laluan kecemasan dipamerkan dengan jelas, laluan kecemasan dilabel dengan jelas dan bebas daripada sebarang halangan dan mana-mana 3 perkara lain di skor 4. Okay, kemudian untuk dapat skor 2, pelan laluan kecemasan dipamerkan dengan jelas, laluan kecemasan dilabel dengan jelas dan bebas daripada sebarang halangan dan mana-mana perkara lain di skor 4. Mana-mana 2 perkara lain di skor 4. Untuk mendapatkan skor 1, pelan laluan kecemasan dipamerkan dengan jelas, laluan kecemasan dilabel dengan jelas dan bebas daripada sebarang halangan dan mana-mana satu perkara lain di skor 4. Okay, tiada skor jika aspek keselamatan di prasekolah tidak disediakan. Okay, seterusnya kepada perkara 7. Okay, aspek keselamatan di prasekolah sekiranya prasekolah pendidikan khas, sila jawab 7A. Okay. Okay, aspek keselamatan di premis prasekolah memenuhi semua perkara berikut. Tuan-puan boleh pilih skor 4. Premis prasekolah mendapat kelulusan JKR, pihak berkuasa tempatan, PBT atau Bomber. Okay, premis berpagar, berjeriji dan berkunci. Okay, kunci prasekolah disimpan di tempat yang mudah diakses dan punca elektrik atau plug dan switch berada dalam keadaan yang selamat. Okay, kemudian untuk dapat skor 3, mana-mana 3 perkara di skor 4. Untuk mendapatkan skor 2, mana-mana 2 perkara di skor 4 dan untuk dapatkan skor 1, mana-mana 1 perkara di skor 4.
Tiada skor bagi aspek keselamatan premis prasekolah jika tidak dipenuhi. 7A ini adalah merujuk kepada premis prasekolah pendidikan khas. Next. Keselamatan ruang pembelajaran prasekolah bagi item yang ke-8. Keselamatan ruang untuk dapatkan skor 4, susun atau perabot prasekolah membolehkan murid bergerak dengan selamat. Perkara kedua, ruang memasak dan ruang PDP lain diasingkan. Perkara seterusnya, penyimpanan peralatan dan bahan berbahaya di tempat yang selamat. Kawasan ruang permainan luar selamat digunakan. Kemudian untuk skor 3, mana-mana 3 perkara di skor 4. Skor 2, mana-mana 2 perkara di skor 4. Untuk skor 1, mana-mana 1 perkara di skor 4 dan langsung tidak ada skor ataupun kosong. Untuk keselamatan ruang pembelajaran prasekolah tidak dipenuhi. Itu sahaja untuk dimensi 5. Dan untuk peringatan terakhir, penilaian kendiri dalam talian ni perlu dilaksanakan dengan betul, integriti dan tepat. Dan sila patuhi garis masa yang telah ditetapkanlah oleh kementerian. Garis masa ni merujuk kepada juga uji lari untuk 1 hingga 31 Ogos. Dan untuk sebenar, untuk penilaian sebenar adalah pada 1 Oktober hingga 31 Disember tahun 2021. Sekian itu saja. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Zabidah binti Muhammad, penolong pengarah unit pendidikan swasta, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. Sesi penataran SKTK 2.0 telah pun sampai ke penghujungnya. Harapan saya semoga apa yang telah disampaikan oleh penceramah sepanjang sesi penataran kita pada hari ini dapat difahami oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya dapat mengisi SKPK 2.0 dalam sistem SNPK nanti secara jujur dan berintegriti. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada semua penceramah kita pada hari ini. Mohon maaf andai ada salah dan silap sepanjang sesi penataran ini berlangsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.